Kalau kau tengok lagi informasi, kau tengok lagi teks untuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sabar. Saya pilih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sofan duduk, biar selesa Sofan. Sofan rapat sikit. Sofan, Atikah tepi sikit. Imran tepi sikit. Imran tepi sana sikit. Tak. Imran sini belakang sikit. Okey gitu. Meh, Sofan sini. Apa Atikah Sofan tak muat. Okey. Kau tak nampak langsung Aisyah. Sabar. Atika boleh duduk di. Okey. Luqman buat dekat sikit. Biar Umi cakap dulu. Tarik. Biar nampak Umi je dulu kejap. Nanti Umi nak cakap sikit. Dah habis dekat dah. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni. Aman. Gitu. Apa dia? Upipin. Ya, Ada cakap. orang kata Upipin. Betul lah. Sofan dah tinggi sikit. Rasa dia ketat. Ya Allah, ketat. Betul kali. Biar tengok kat cermin. Nak jadi bulat sangat. Sarah pergi sana. No, dekat situ sana. Okey. Upipin Ya? naik atas ni lah. Okey. Boleh tepi sikit. Upipin naik atas ni. Weh. Sini. Imran. Ya, kami tengah buat umrah. Ya. Imran. Sekejap. Turunkan bawah sikit. Biar nampak Imran. Luqman, yang tu turun bawah. Mana? Yang ni turunkan bawah. Bukan, yang ni. Gitu. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang waktu di Makkah Al-Mukarramah baru selepas maghrib. Sekarang jam berapa? 7-8 minit. 7-8 minit. Jadi isyak dalam pukul 7.35. 7.35 isyak. Tak, dekat pukul 8 kan? Ada orang kata betul macam Pipin. Betul macam Pipin. Masya Allah. Saya duduk tepi ni dulu. Kat pukul 8. 7.57. Okey. Jadi sekarang kita ada masa lebih kurang dalam 50 minit sementara tunggu waktu isyak. Alhamdulillah. Muslimin muslimat. Nanti Sarah akan masuk. Malaysia Kurodah. Kita pergi betulkan pembicaraan. Ini nampak tak? Sekarang kena buka betul-betul Sarah kena ni pin tu Sarah kena buka pasang balik. Dah buat. Orang kata kat sana 12 pagi 10. Okey, sekarang di Malaysia pukul berapa ya? Muslimin muslimat di Malaysia 12.10. 12.10 malam. 12 suku. Sama je, dia beza jam kan? 5 jam. Okey, beza 5 jam. Jadi Atikah pergi betulkan Sarah. Tolong. Dengan sekaf sengit. Sarah kena pandai. Perempuan kan kita. Dengan sekaf sengit. Sarah. Okey. Iyalah. Alhamdulillah,
muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebenarnya alhamdulillah kami baru saja lepas menunaikan umrah sekeluarga setelah umrah wajib untuk kali pertama. Jadi kami menunaikan umrah bersama dengan keluarga. Setelah kerajaan Arab Saudi telah pun memasukkan SOP dan dibenarkan juga kanak-kanak tidak ada had umur. Jadi alhamdulillah Imran, mana Imran kat tangan? Dan Safwan, Masya Allah, juga dapat menunaikan ibadah umrah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tapi kanak-kanak ni bila nak masuk ke kawasan Masjidil Haram masih lagi perlu dengan bukti vaksinasi. Jadi alhamdulillah Imran dan Safwan. Safwan umur berapa tahun? 8. Imran? 11. Okey dah. Memeh Sarah, memeh tengok. Aduh. Abang tengok tu. Ada orang kata. Pergi tengok cermin. Bukan itu saja. Atika, pergi tengok cermin sekarang. Umi ada orang kata. Dengan sekaf sengit. Tak, pergi cermin betul-betul. Umi ada orang kata Umi Pergi. nampak penat. Ya, memang penat. Dengan sekaf sengit. Macam ni lah tuan-puan. Nak tengok anak-anak perempuan. Pergi cermin betul-betul. Atika, pergi Atika. Macam tu lah. Subhanallah. Ya, memang. Hari ini hari yang ke-7 dah. Lepas daripada maksudnya Madinah berapa hari? Ustaz, kita 5 hari. Hari ni hari yang ke-7 kita berada di Tanah Suci. Hari ke-7. Jadi ada lebih kurang 4 hari lagi. Jadi program memang agak padat. Lepas tu kita pula bawa jemaah kan. Kita bawa jemaah menguruskan lebih kurang hampir 130 jemaah. Jadi agak banyaklah urusan-urusannya. Jadi terima kasih banyak yang hadir, lebih kurang 1,000 lebih. Kita nak berkongsi tuan-puan sekalian, insya-Allah nak berkongsi dengan anak-anak yang menunaikan umrah ni kan, dengan Sofa, dengan Imran, dengan Luqman dan anak-anak perempuan. Masya-Allah. Sabar. Okey, Sofan, kita start kita baca Al-Fatihah dulu sama-sama. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey. Kita akan mula dulu dengan yang paling kecil. Ini antara peserta umrah kita yang paling muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Safwan. Umur? 8. 8 tahun. Subhanallah. Tadi buat ibadah apa? Umrah. Sebut tu betul. Umrah. Okey. Tadi tu ibadah umrah tu macam mana? Lama. Penat ke? Tak penat ke? Penat. Okey. Antara bentuk ibadah umrah yang kita buat tadi tu, cara ibadah umrah macam mana cara dia? Pusing-pusing. Pusing apa tadi? Pusing gunung. Pusing gunung? Atas gunung. Itu bukit. Itu bukan pusing. Okey. Itu dinamakan sa'i. Sebut sa'i. Okey, sebelum kita ulang alik Bukit Safa ke Marwah tadi, sebelum tu kita pusing apa? Pusing Kaabah. Kaabah. Lepas tu masa dekat Kaabah, kita tengok apa? Yang bahagian yang kita selalu nak tengok tu, kita tengok apa? Batu daripada syurga. Ya, batu daripada syurga. Nama batu daripada syurga itu batu Hajarul Aswad. Sebut Hajarul Aswad. Okey, ya, batu daripada syurga. Jadi, mana lagi penat? Sa'i yang kita ulang alik bukit ke bukit ke, ataupun lagi penat buat tawaf di Kaabah? Mana lagi penat? Di bukit. Di bukit tu lagi penat Okey. Safwan, kenapa kita buat ibadah tu tadi? Ibadah umrah tu, kenapa? Nak dapat pahala.
Masya Allah. Kalau dapat pahala? Masuk syurga. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, Sofan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Sofan. Okey, ya. Ambil air. Sila pergi ambil air. Okey, Imran pula naik atas ni. Okey, Masya Allah. Tak boleh buka. Tak boleh pakai masa kena buka. Mesti kena buka. Sofan, biar Imran pula. Okey, Masya Allah. Untuk umrah kita yang kedua. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Imran. Umur? 11. Cakap elok-elok. 11. 11. Masya Allah. Okey. Imran. Tadi buat ibadah apa? Umrah. Subhanallah. Okey. Imran dia nak cakap apa-apa tak pasal ibadah umrah ni? Apa yang paling terkesan pada hati Imran? Pusing Kaabah. Pusing Kaabah. Okey. Jadi kenapa? Apa perasaan bila tengok Kaabah? Gembira. Lagi? Sedih. Cakap betul-betul. Sedih, okey. Sedih, kenapa sedih? Tengok sana. Sarah depankan sikit. Dia tunjuk sini dulu. Okey. Okey, ni. Sini. Okey. Okey. Kenapa Iman cakaplah macam biasa, jangan buat ke Macam biasa je. macam biasa je. Dah Sofan. Okey, Imran, kenapa sedih? Sedih kerana nampak Kaabah. Ya. Macam tak percaya. Tak percaya. Percaya, okey. Lepas tu? Imam gembira. Ya, gembira. Gembira sebab? Sebab jumpa Kaabah. Masya Allah. Okey. Solat asar depan Kaabah. Tadi? Solat asar depan Kaabah. Ya, dekat dengan Kaabah kan. Betul-betul depan Kaabah. Walaupun panas tapi rasa gembira. Okey. Jadi tadi ibadat umrah. Pertama kita tawaf. Berapa kali tawaf? 7. 7 kali tawaf Kaabah. Okey. Lepas tawaf buat apa? Naik bukit, turun bukit. No. Naik bukit, turun bukit lagi? Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit 7 kali. 7 kali. Bukit apa? Bukit. Nama dia? Namanya bukit. Yelah, bukit apa? Bukit. Ah. Bukit apa? Bukit Safa. Tengok sana Imran. Bukit Safa. Lepas tu? Menuju ke bukit? Menuju ke bukit Marwah. Betul. Subhanallah. Bukit Safa ke Bukit Marwah. Okey, Sofan duduk sini Sofan. Main Upin Ipin. Atika pusing sikit tu biar nampak Abi yang. Okey. Sofan, Imran. Sebenarnya naik bukit tu ia ada kaitan dengan sejarah apa? So Imran kata nak cerita? Apa nama dia? Imran cakap apa hebatnya ibadah seorang isteri. Imran cakap apa tadi? Cakaplah betul lah tu. Hebatnya seorang isteri. Bukan seorang isteri yang ibadahnya diikuti. Yang diikuti sejuta-juta orang. Imran sebut bilion. Bilion. Tadi bila kita buat ibadah sa'i daripada Safa dan Marwah, lepas tu Imran cakap hebatnya ibadah seorang isteri yang telah menyebabkan berbilion manusia mengikuti dia. Masya Allah. Sebab kan sepanjang dalam proses buat ibadah tadi tu, sepanjang perjalanan Safa ke Marwah, kita berceritalah kan, isteri Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar kan, berlari-lari di bawah terik matahari. Masa tu hanya bukit, padang pasir, bukan macam sekarang yang kita tengok tadi. Lepas tu Masya Allah, daripada situ berulang alik sebanyak 7 kali. Untuk cari apa?
Cari air zam-zam. Cari apa Safwan? Air. Air. Lepas tu lah akhirnya keluarnya air. Zam-zam. Air apa Safwan? Zam-zam. Air zam-zam. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, Imran, apa lagi Imran nak share tentang ibadah umrah kita buat tadi? Wajib buat. Ya, untuk kali pertama ibadah umrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Sama haji juga wajib. Kalau apa? Okey, sebab apa kita buat ibadah? Sebab Allah suruh. Allah suruh lagi? Imam cakap macam biasa. Jangan buat keras macam tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ha. Sebab Allah suruh kita buat, Ya. dan kita kena ikut. Lagi? Kalau kita tak ikut, Allah marah. Okey. Kalau Allah marah? Tak dapat pahala, dapat dosa. Okey, betul. Kenapa kita nak pahala? Nak masuk syurga. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Okey dah, Imam boleh turun bawah. Sekarang kita nak serah kepada Ustaz Tengku untuk mungkin boleh berkongsi dengan anak lelakinya. Meh, Luqman di sini. Meh, Luqman. Masya Allah, Luqman di sini. Luqman duduk tepi Abi. Ya. Cepat. Abi tengah. Jom Abi. Okey, Subhanallah. Okey, sekarang ni kita nak orang lelaki pula bercakap tentang ibadah tahlul. Muslimin muslimat, kalau anda bersama dengan saya, bersama dengan kami sekejap lagi sebelum waktu isyak, saya akan seteruskan live ini. Kita akan berjalan, turun sampai masuk lift, turun tak jauh pun sebab hotel kami depan betul-betul pintu masuk untuk laluan umrah. Dan kita akan sama-sama melihat suasana malam di persekitaran Masjidil Haram di luar. Kemudian kita akan pergi masuk, insya-Allah kalau dapat masuk, kita akan masuk melalui jalan yang akan terus ke hadapan Kaabah, dan kami akan berhenti sebelum azan Isyak. Jadi kalau tak dapat masuk laluan untuk menuju ke Kaabah, kita akan masuk laluan untuk menuju ke ruang solat wanita di dalam Masjidil Haram. Jadi insya-Allah kita pun tak boleh nak lama dah ni, kejap lagi dah nak Isyak. Ini antara waktu menunggu Isyak, kami baru selesai sebenarnya satu keluarga menunaikan ibadah umrah setelah melakukan ibadah umrah pertama. Okey, jadi silakan Ustaz. Okay. Masya Allah, semua dah botak semua ni. Jadi ada 4 budak botak. Alhamdulillah. Dengan bapa budak. Okey, jap wayar ni. Okey, anak-anak. Tambah lagi dua. Okey, tepi sikit. Umi nak lalu jap. Nanti kita dengan anak perempuan pula. Okey. Dia dengan anak lelaki. Dah jadi 4. Okey, alhamdulillah. Telah selesai kita melakukan ibadah umrah yang mana menjadi satu kefarduan kepada kita sekurang-kurangnya 1 kali. Dan selesai sahaja 1 kali ini, lebih afdal kita bertahallul ataupun kita membebaskan segala larangan semasa umrah. Maka bila kita bertahallul ni ataupun kita bercukur ni, lebih afdal bercukur ni, ataupun menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, maka kita bebas daripada ataupun kita telah selesai menunaikan umrah ni. Masya-Allah. Jadi apa yang diharamkan seperti berwangi-wangian, kemudian semua jadi boleh buat dah. Kita boleh buat apa-apa dah yang dilarang semasa kita dalam rukun umrah tu sendiri. Jadi alhamdulillah. Jadi pergi ke kedai tadi, kita nak botakkan kepala, alhamdulillah anak-anak mudah semua setuju untuk dibotakkan. Jadi alhamdulillah ini kali pertama bagi mereka membotakkan kepala, dan bagi kedua untuk saya lah membotakkan kepala. Dan alhamdulillah insya-Allah moga-moga kita doakan umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Luqman nak cakap apa-apa Luqman tentang tahallul Luqman? Tak jemput Luqman untuk berkongsi tentang tahlul. Okay. Cakaplah apa-apa. Assalamualaikum, saya Luqman.
hukum tahallul ini adalah wajib berdasarkan ayat Al-Fajr ayat ke-7. Surah Al-Fajr ayat ke-7. Artinya sesungguhnya kamu tetap memasuki Masjidil Haram dan menyempurnakan ibadah kamu. Kamu tetap memasuki Masjidil Haram dengan masa yang ditentukan dan menyempurnakan ibadah kamu dan dengan bercukur ataupun memotong sedikit helaian rambutmu. Okey. Okey, apa hikmah? Macam ni. Sebab kena tengok Umi Syamah pun dia tengok belakang. Mana? Antara hikmah dia baca sebut. Macam ni je. Antara hikmahnya, Baca je Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anha menceritakan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mina selepas melontar jamrah Aqabah kemudian menyembelih korban. Selesai itu baginda sallallahu memanggil seorang tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Cukuran dimulai dari kanan kepala kemudian dikeri sebelah kiri. Rambut itu diberikan kepada orang ramai. Baginda sallallahu pun berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang bercukur. Sahabat menyampuk, yang bergunting. Baginda berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang bercukur. Tanya mereka, yang bergunting. Baginda menjawab, yang bercukur. Sahabat bertanya, yang bergunting? Baginda berkata, juga yang bergunting. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, Masya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit apakah perbezaan antara yang bercukur dan juga bergunting? Maknanya Alhamdulillah, antara kelebihan bercukur ini sebenarnya memang berkisah kepada hadis Nabi, di mana satu kisahnya Nabi ketika berdoa Nabi memohon keampunan 3 kali. 3 kali berbanding orang yang bergunting. Maknanya kelebihan yang daripada tahallul itu sendiri. Maknanya Nabi anjurkan supaya kita membotakkan kepala kita. Ini dianjurkan atau bercukur. Jadi benda ni sangat-sangat besar bila mana Nabi sendiri menggalakkan kita. Ini kelebihan yang sepatutnya kita faham tentang kelebihan bercukur ataupun bertahallul. Jadi bukan itu saja Ustazah. Mungkin dalam sudut kita telah melepaskan mahkota kita lelaki ini. Seandainya kita boleh berkorban dengan menuruti apa yang Nabi anjurkan dan Nabi sarankan, maka satu sudut kita lihat kita telah menunjukkan kasih sayang kepada Rasulullah dengan mengikuti suruhannya. Yang kedua, kita sendiri pun mengurangkan keegoan kita lah dengan kita hanya bergunting 3 helai saja, ataupun kita rasa sayang sangat apa kita ada ni dengan mengikuti sunnah kita. Masya Allah. Kalau daripada hadis tu sebenarnya kan Ustaz kan sebenarnya kita kena jelaskan dengan jelas perbezaan dia. Sebab Nabi mendoakan 3 kali. Semoga Allah, aku mendoakan, aku memohon pengampunan bagi orang yang bercukur. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasul, bagaimana yang bergunting? Rasul jawab lagi, aku mohon keampunan kepada Allah, kepada yang bercukur. Kemudian Atika, tolong Atika, yang sini tak nampak Umi. Atika kena bantu. Okey. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang bergunting? Lalu kali ketiga Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku mendoakan Allah mengampuni orang yang bercukur dan juga bergunting. Jadi 3 kali doa Nabi untuk yang bercukur, 1 kali untuk yang bergunting. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu betul apa yang Ustaz cakap. Apabila orang lelaki ni mahkota dia yang dia duduk jaga, duduk minyakkan, duduk gayakan adalah rambut. Namun apabila bercukur ni soalannya hilangkan semua. Bersama itulah mudah-mudahan gugurnya, bila gugur jatuhnya rambut-rambut setiap lain tu, begitulah gugurnya dosa-dosa. Jadi Masya Allah,
insya-Allah yang akan menggantikan anda rambut yang lebih sihat, lebih baik. Dan kalau saya pernah baca lah, kalau bayi, kanak-kanak, sebab itu kan antara hikmah bercukur baby sebenarnya bagus sangat untuk perkembangan otak. Wallahualam, itu masa kecil lah. Bila besar saya tak pasti, sebab bila bercukur ni rambut baru akan tumbuh kan. Berbeza dengan tak bercukur. Rambut ni dia, maksudnya kulit tu kan dia akan lebih ni, ada satu benda lah yang berlaku proses di kepala tu, Masya Allah. Dan kita boleh rasa juga keajaiban. Peliknya, saya masa kecil saya fikir, saya duk bayangkan dalam kepala kita ni ada banyak sangat rambut, dan sebab itulah dia keluar-keluar tak henti. Faham tak? Encik faham tak? Saya Imran, Safwan, bayangkan dalam kepala kita ada banyak rambut ke macam mana? Imran bayangkan dia ada macam masuk dalam sikit je rambut. Oh, Dah macam tumbuh-tumbuh. Okey, Umi masa kecil, Umi membayangkan, Masya Allah, Umi bayangkan apa? Umi bayangkan memang rambut ni ada banyak dalam kepala. Dalam kepala ada banyak simpanan rambut, lepas tu dia keluar-keluar, nanti dia akan berhenti. Rupanya ajaibnya Allah ciptakan rambut ni tidak pernah berhenti. Subhanallah, berubah warna sebagainya. Okey, dah. Okey, perempuan pula. Kita dah nak isyak dah. Okey, jom. Dah bertalur, kita dah ni. Meh. Atika dengan Sarah duduk tepi Umi. Berapa minit lagi? Umi pun nanti kejap ikan ambil wuduk. Sarah, sini Sarah. Sini. Tak apa, Umi dah tak Umi dah habis ke Umi punya uduk. Umi dah tak asal. Nah, Umi kecil tadi. Sofwan ni kan adalah tu sebab. Sebab okay. apa? Ada, nanti. So, bagi orang perempuan pula. Okey. Masya Allah, Sarah Amerika. Itulah Umi duk cakap Sarah. Kenapalah petak. Umi tak tahulah kenapa Sarah ni tak reti tudungnya tak jadi. Okey. Jadi, muslimin-muslimat, Atika dekat sikit. Okey, kita akan dengar sikit perkongsian daripada Sarah sebelum kita akan pergi ke Masjidil Haram. Okey, Atika dulu. Okey, Atika, apa yang Atika boleh kongsikan tentang ibadah umrah untuk kali pertama Atika lakukan? Okey. InsyaAllah saya akan mulakan dengan sebuah ayat Al-Quran. Saya bacakan maksud saja, iaitu kemudian perlulah seseorang itu menghilangkan kotoran pada badannya, dan hendaklah kemudiannya hendaklah melaksanakan nazar-nazarnya, dan kemudian hendaklah melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu yang bermaksud Baitullah. Surah Al-Hajj ayat ke-29. Jadi umrah ni satu ibadah yang kita patut lakukan kerana ia mendekatkan kita kepada Allah. Dan juga apabila first time berada di bila masuk Masjidil Haram tu, first time nampak Kaabah tu memang sedih lah. Sebab tempat ni memang selalu nampak atas sejadah je, tiba-tiba depan mata. Kan yang dekat sejadah ada printed tu kan, jahit tu, tiba-tiba depan mata nampak Kaabah. Memang sedih. Memang Tika pun menangis tak esak-esak. Okey lagi. Lepas tu bila jalan-jalan sikit nampak banyak muka-muka yang berbeza. Bangsa beza bangsa, warna kulit apa semua. Lepas tu yang ada yang wheelchair pun ada. Diorang bersungguh-sungguh juga untuk melaksanakan. Kita boleh tengok orang sakit, perempuan tua, lelaki tua bertongkat, wheelchair, yang macam kita rasa macam hebat kan. Diorang sanggup susah payah. Masya Allah. Okay lagi. Dan walaupun ada juga yang macam tak larat, ada juga orang yang sanggup membantu. Semata-mata untuk nak melaksanakan ibadah umrah itu. Dan sebenarnya Umi pun puji juga Atika, Sarah banyak bantu orang-orang tua, makcik-makcik yang jemaah kita kan, tolak kursi roda, hantar ke bilik, ambilkan wudu, bantu, maksudnya supaya mereka boleh menunaikan ibadah tu. Okey, saya duduk tepi Atika. Nanti Sarah pun tak share. Apa lagi Atika? Mungkin kalau tu bagi Sarah. Dan semasa melaksanakan umrah tu, walau pergerakan manusia ketika ada yang lambat, ada yang laju, tapi semuanya masalah sama, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang tak disentuh lah Hajarul Aswad, tapi
bila memang perasan orang-orang bila lalu kat situ akan angkat tangan sebelah kanan dan menyebut Bismillah, ya Allahu Akbar. Dan orang-orang situ mesti akan baca dengan kuat, dengan penuh semangat. Memang ramai kat situ yang nampak lah. Orang lain pun yang menangis pun ada. InsyaAllah, saya akan berikan pada Sarah. Sarah cakap pasal saya, dia nak cakap dah. Sarah kan cakap lebih kepada tentang saya. Cakap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cepatlah. Teman-teman, Amin. cakap pasal apa? Sai. Apa dia orang cakap tu tadi? Bergembira. Saya nak beritahu macam mana ibadah sa'i. Daripada mana kita dapat ibadah sa'i yang diwajibkan dalam umrah dan haji. Kisahnya bermula daripada Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk meninggalkan anak dia Ibrahim untuk anak dia Ismail untuk ditinggalkan di tanah tandus Mekah. Nabi Ibrahim waktu meninggalkan mereka, Siti Hajar menanya, adakah kamu akan meninggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Setelah itu Siti Hajar menanya lagi, adakah itu perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Siti Hajar berasa lega sedikit tenang selepas mendengar itu dan berkata, sekiranya itu adalah perintah Allah, maka tiada ruginya untuk membuat. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di tanah tandus dan makanan dan minumannya cepat sekali habis. Kemudian Siti Hajar mencari air secara berulang-alik sekitar Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan begitulah asal ibadah sa'i. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Masing-masing anak-anak ni sebenarnya dah penat, muslimin-muslimat. Okey, sekarang kita nak bersiap pergi menuju ke Masjidil Haram. Sebelum kita nak tunjukkan suasana malam daripada atas. No. Okey. Jadi Atika dengan Sarah tolong dan jangan tertekan pula butang off tu, atas tu. Itu yang paling bahaya. Okey, jom. Pegang ni. Jom Atika. Tak. Kita tak ada bawa ni. Kita cuma handset saja. No. Biar Umi buat. Allah Akbar. Ya Allah. Hei, nanti tertekan. Ada orang tengok ni. Okey, muslimat mula-mula kena nampakkan. Ini pemandangan daripada atas. Kita boleh nampak orang yang ramai. Ya, kami di sini mendoakan untuk tuan-puan sekalian. Ni. Okey, Sarah, kamera tu. Semua anak-anak je tolong ni. Kami di sini mendoakan buat kalian sahabat-sahabat di Malaysia, di mana sahaja anda berada saat ini, untuk dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tetamunya di tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Sahabat-sahabat, laluan ni Atika cuba zoom. Ini ada laluan untuk masuk umrah yang akan maksudnya ada laluan tu kan. Okey, untuk menunaikan ibadah umrah, untuk pergi ke Masjidil Haram.
Okey. Jadi kita boleh tengok sana tu Kaabah, tengah tu. Tika, kenapa Tika tak statik? Tak apa. Tak payah zoom. Kotak dia jadi tu. Okey. Kita boleh tengok, Masya Allah. Alhamdulillah kita di Malaysia pun penjarakan dah tak ada. Anak-anak kami yang bawah umur pun dah dapat menunaikan umrah. Alhamdulillah kita boleh nampak depan ni Masjidil Haram. Masih lagi dalam proses pembinaan. Lepas tu tengah ni. Okey, jadi insyaAllah sekarang. Okey, kita boleh nampak sana. Jemaah ramai untuk sekarang ni nak bersedia solat isyak lebih kurang 10 minit lagi, 10-15 minit. Okey, insyaAllah kita jalan sama-sama. Ya. Okey. Boleh pause kan? Sekejap. Tak. Kita tak pause kan. Cuma kontrol ni saja. Faham? Okey. Mana ni? Sini kan? Okey, kita boleh tunjuk sebelah sini, Atikah. Ini adalah suasana di luar kota Madinah, kota Makkah juga. Boleh nampak Masya Allah, Allahu Akbar. Macam ni. Okey, tak apa. Sekarang kita akan keluar, naik lift. Kemudian kita akan turun untuk menuju ke Masjidil Haram. Okey, tak apa. It's okay. Sekarang ni, mana tadi? Okey, jom. Anak-anak semua. Belum. Tak. Atika. Sini Atika. Okey. Come. Okey, sabar. Nampak gelap tu sebab kami cover sekejap. Jom turun. Kita nak solat isyak dah. Nak azan dah. Kami sebenarnya baru saja lepas menunaikan ibadat umrah sama satu keluarga. Jadi selepas Arab Saudi dah meringankan, dah SOP tak ada semua. Jadi anak kecil, maksudnya Sofan pun boleh masuk menunaikan ibadah umrah. Alhamdulillah. Okey. Tak. Apa semaya? Kenapa gitu? Ya, jom. Okey, subhanallah. Ya. Kami sentiasa mendoakan. Ambil telefon Umi tu. Sebab nak masuk tadi. Mana telefon Umi? Luman, ada tak telefon Umi kat atas tu? Kan dia dah ambil. Bawa beg untuk letak kasut. Beg tadi tu. Plastik. Bawa plastik je. Luman, plastik tu. Tu plastik tu. Luqman, dia. Untuk tak kasut. Okey, subhanallah. Kita boleh tengok ini adalah gambaran Kaabah pada tahun 1330. Sekarang 1443. Maksudnya ini lebih kurang 100 tahun yang lepas. 110 tahun yang lepas. Ini kami tinggal di Safa. Ini memang sebelumnya ada gambar-gambar masjid. Okey. Sekarang kita sedang menuju ke. Okey, ini gambar. Cuba tengok. Memang tu yang menarik. Okey, ini gambar Hajarul Aswad dan kami alhamdulillah kita pun boleh tengok Hajarul Aswad. Bila tengah hari tak ramai orang kan. Ini Mekah 1335. Beza sikit dengan tadi. Sekarang 1335. Okey, jadi sekarang insya-Allah kita akan menuju ke. Atika bawa tak beg Atika? Bawa. Okey. Jadi kita tengok ni. 1391, nampak tak? Ni 1391. 1391. Atika tak fokus. Okey. Subhanallah. Okey. Sarah, tekan Sarah. Okey, kita sekarang berada di satu tingkat. Kita turun ke bawah dan kita akan tengok suasana malam. Masjidil Haram. Okey, Allahu Akbar. Okey. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. InsyaAllah kita sentiasa mendoakan sahabat-sahabat pun boleh menjadi tetamu Allah di tanah suci. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Okey, sekarang kita dalam perjalanan untuk menuju ke
Masjidil Haram. Okey, subhanallah. Memang kalau kita tahu apa ni? Suasananya di sekeliling Masjidil Haram ni memang mana ni? Aku tak tahu. Siapa yang cabut? Aku tak tahu. Kamu kena cakap dari sini. Tak boleh, tak dengar ni. Tak tahu. Siapa yang cabut? Okey, subhanallah. Ya, ramai juga yang kata rindunya laluan untuk pergi Masjidil Haram. Ya, siapa yang biasa tinggal di Safa, dia tahu laluan ni daripada Safa kena turun berapa lift. Lepas tu atas ni bahagian makan, mat'am. Kan? Lepas tu bawah ni memanglah dia ada jual-jual macam ni lah tuan-puan sekalian. Subhanallah. Dia lain. Kalau Masjidil Haram memang bezalah. Masjidil Nabawi kita akan rasa suasana yang berbeza. Okey, kita kena turun satu lagi. Okey, sekarang biasanya pekerja-pekerja kedai pun akan solat dekat koridor ni. Jadi memang tak pelik sebenarnya kalau suasana di Masjidil Haram suasananya begini. Kelilingnya adalah hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan nampak Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, muslimin-muslimat boleh nampak dah kan Masjidil Haram? Okey, alhamdulillah. Dengar tak suara saya? Okey, kita akan tengok suasana malam di Masjidil Haram. Masya-Allah. Kita sementara menantikan waktu solat Isyak ni. Akan masuk dalam beberapa minit saja lagi. Akan masuk Isyak. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. Okey, Atika kita naik atas ni. Tunjukkan. Okey, sini. Atika cakap dengan saya. Okey, kita boleh tengok. Tinggikan Atika. Okey, suasana malam persekitaran Masjidil Haram. Orang sedang macam-macam urusan lah. Ada yang sebab banyak hotel lepas maghrib start makan. Jadi masing-masing makan malam. Kenapa bunyi? Okey, tunjukkan Atika penuh. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu nampak tak Masjidil Haram masih dalam proses renovation. Kalau siang nampak tak? Itu. Okey, kita sedang menunggu Ustaz untuk kita sama-sama masuk ke laluan ni untuk umrah. Memang sekarang ni kita buat macam biasa. Tadi pun macam biasa. Pegang ni. Mana Abi? Okey, insya-Allah. Boleh tengok suasananya. Ni mana Abi? Saya cari Abi. Boleh tengok suasana yang sangat sibuk. Ini masih lagi luar Masjidil Haram. Alhamdulillah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan kita boleh cakap juga. Sebentar lagi kita akan masuk dan terus dapat melihat Kaabah.
dan sama-sama mendengarkan azan daripada Masjidil Haram. Kemudian kita akan berhentikan live sebaik habis azan daripada Masjidil Haram. Masya Allah. Akak zoom ke tak? Zoom ke? Tak kan? Itu plastik kan rumah bawa kan? Nanti jumpa Afiqah dengan Umi. Sarah tolong letak kat dah. Okey. Ini nanti letak dalam. Okey, nanti je. Okey, kita letak selipar. Simpan selipar. Okey, susun selipar. Kami biasa je tinggal kat sini selipar, insya-Allah. Okey. Okey, tak perhatikan. Jom. Sihat lagi. Saya tanya soal tanya. Saya pernah buat nanti semula ya. Itulah. InsyaAllah. InsyaAllah nanti jumpa. Okey. Subhanallah. Sekarang kita sedang menuju untuk melihat Akikah. Okey, sekarang kita sedang menuju. Okey, sekarang kita sedang menuju. Selepas turun eskalator ni sahaja kita akan terus dapat melihat Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita turun tangga Tika. Okey, tangga ni sebaik habis kita akan terus nampak Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Ini kami bukan sedang menunaikan umrah ni. Ini kami hanya bersedia untuk solat Isya. Okey, kami sedang bersedia untuk solat Isya. Okey, subhanallah. Allahu Akbar. للعمرة فين؟ العمرة بعد الصلاة. العمرة للعمرة. استغفر الله العظيم حجيب لا كان لا كان. Okey. Okey, kita akan pergi ke tempat solat wanita. Tapi kita boleh nampak Kaabah dari sini. Ni air zam-zam. Adakah? Okey, sekarang kita masih lagi sedang menuju ke tempat solat wanita. Dan kita sebenarnya tengah cari nampakkan sudut Kaabah. Okey, kita boleh nampaklah sikit-sikit Kaabah tu. Subhanallah. Okey, masya-Allah. Boleh masuk. Ini tempat ambil wuduk bahagian dalam. Okey, sekarang muslimat kita sedang bersiap sedia untuk solat Isya. Sedang menunggu azan.
Oh, Masya Allah. Jadi sinilah tempat solat muslimat. Okey, jom. Ini antara tempat solat muslimat lah. Ni dong, pergi mana? Mana? Kalau FB tunjuk kau punya tangan je. Kena pandai-pandai. Sebenarnya tak dia bagi dekat aku. Oh, dia tak bagi. Memang kita kena berhenti di sini untuk solat. Okay, kita buat kat atas. Sementara tu kita tunggu untuk isyak beberapa minit lagi. Memang sedari Nawasham pun. Okay. Ni masa saf lah. Ya, tapi tak ada. Kita akan tunggu bila orang berdiri barulah. Nampak tak ada penuh. Oh, sana tu. Ha? Tunjuk dekat atas. Nampak kan? Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah.
da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa darajat ala tarafi'ah ba'asmaka mahmudal lazi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Okey, terima kasih ya muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua. InsyaAllah setiap kali lepas azan jangan lupa membacakan doa azan, kerana Nabi telah pun bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang selepas azan lalu membacakan doa seperti mana yang dibacakan doa yang biasa tu, Allahumma rabbah zida'uti tamah sampai akhir, maka Nabi kata maka dijamin baginya syafaatku. Jadi Nabi akan memberikan syafaat kepada sesiapa yang membacakan doa selepas azan. Terima kasih semua, didoakan sahabat semua, insya-Allah semuanya Allah kurniakan rezeki untuk datang menunaikan haji dan umrah insya-Allah bersama dengan keluarga yang tersayang. Allah bukakan pintu-pintu dan jalan-jalannya. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share. Salah sini kau ni. Share apa?